Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IC 201C akan membentangkan berkaitan tajuk Secularism, implikasi terhadap kesejahteraan manusia. Saya Fatihatul Husna binti Mazlan bersama sahabat-sahabat saya Nur Aisyah binti Muhammad Zaidi, Anis Ilminuha binti Alias, Anisa Hanani binti Nazri dan Aimi Amirah binti Azhar. Secularism. Maksud secularism adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain yang harus wujud secara terasing dari agama atau kepercayaan masing-masing. Secularism juga membawa maksud satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan di dunia seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Secularism dianggap kepercayaan yang menolak sebarang bentuk kepercayaan dan agama kerana ia bertentangan dengan akal dan logik. Golongan ini mahu agama dipisahkan dari pentadbiran kerana menganggap pengurusan yang akan kucak-kacir jika ia dicampur adukkan dengan kepercayaan yang karut. Mereka biasanya menggunakan alasan Eropah pada zaman gelap yang hidup penuh ketakutan kerana kehidupan dikuasai oleh pihak gereja yang bersengkongkol dengan raja-raja yang sesetengahnya didakwa menjadi Tuhan, yang sesetengahnya mendakwa menjadi wakil Tuhan ketika di dunia. Bagaimanapun, golongan sekular sederhana cuma mahu sistem pemerintahan tidak mencampur adukkan agama dan kepercayaan peribadi dengan pentadbiran yang termasuk pengurusan, pendidikan dan fungsi jabatan serta agensi kerajaan dan apa-apa sahaja di bawah pemerintahan kerana menganggapnya tidak boleh berlaku adil kepada agama yang lain. Definisi sekularisme. Sekularisme menurut Kamus Dewan Bahasa 2007 bermaksud satu fahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Istilah sekularisme ini dikatakan berasal dari bahasa Latin iaitu saculum atau seculum. Saculum bermaksud satu zaman atau satu generasi yang merujuk kepada masa dan tempat. Manakala seculum pula bererti hal-hal yang berhubung dengan zaman sekarang. Oleh kerana Barat menganggap agama itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hari kemudian, maka ia dipisahkan dengan kehidupannya. Oleh itu, Ghazali Darussalam 1968 menyatakan sekularisme ini adalah satu ideologi yang menghapuskan kepercayaan kepada Tuhannya. Sementara itu, Muhammad Qutb menterjemahkan sekular ke dalam bahasa Arab iaitu al-ladiniyah yang bererti tidak beragama, bukan al-imaniyah iaitu berkaitan dengan keilmuan seperti mana yang dipopularkan oleh orang-orang Arab yang menganut aliran sekular. Menurut Zawawi Tempiati Kharija Abdul Razak, sekularisme mempunyai 3 sifat utama iaitu penafian ke atas hal-hal kerohanian, malah memberi pertumpuan sepenuhnya kepada keberadaan penafian ke atas kewibawaan orang-orang agama atau dalam kata lain memandang rendah pada ulama, dan yang terakhir ialah menafikan wujudnya nilai-nilai hidup yang tetap kerana fahaman sekular menganggap agama adalah ciptaan manusia. Manakala Syed Naqib Al-Attas 1980 berpendapat sekularisme adalah fahaman yang merujuk kepada corak kehidupan di mana berlaku pembebasan insan daripada asuhan agama dan fahaman-fahaman yang tetap mengenai hakikat semesta. Pandangan ini selari dengan Sulaiman Nurdin 2001 yang menarifkan sekularisme sebagai fahaman falsafah yang memisahkan urusan keduniaan daripada urusan keagamaan. Berdasarkan definisi-definisi sekularisme yang diberikan, dapatlah kita disimpulkan bahawa istilah sekularisme merupakan sebuah konsep yang memisahkan antara negara dan agama, urusan duniawi dan ukhrawi, di mana negara merupakan pentadbir yang menguruskan tata cara hidup yang bersifat duniawi dan tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kenyataan ini disokong dengan pandangan Syed Naqib Al-Attas yang menyatakan bahawa sekularisme adalah satu ideologi yang membebaskan dunia dari pandangan-pandangan keagamaan. Seterusnya, kesan terhadap kefahaman sekularisme dalam pendidikan.
Sekularisasi dalam pendidikan adalah cabaran yang amat besar. Ahmad Al-Bili 1979 pernah menyebut bahawa dahulu negara Islam mempunyai satu kurikulum pendidikan Islam, tetapi kemudiannya penjajah telah menghapuskannya dengan memasukkan pendidikan sekular. Kesan dari proses tersebut, lahirlah dua golongan dalam masyarakat Islam, iaitu golongan profesional tetapi tidak mencerminkan akhlak Muslim sejati, dan satu golongan yang wara tetapi tidak berkemahiran untuk membangunkan masyarakat. Rahimah 2008 menyebutkan semasa zaman penjajahan inilah bermulanya masalah sistem pendidikan umat Islam yang meruncing disebabkan oleh pertembungan falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan sekular gaya Barat. Sistem pendidikan Barat mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan membentuk individu yang hanya mengejar kekayaan dan bersifat material, tetapi tidak mengenal konsep kerohanian dalam mana-mana bidang yang diceburi. Kerana agama yang dipelajari terlalu sedikit untuk menimbulkan kesedaran. Secara terperinci, Ghazali Basri 1986 berpendapat pendidikan sekular dapat dilihat dalam dua bentuk, iaitu penolakan secara keseluruhan terhadap pendidikan agama, dan yang kedua ialah meletakkan garis pemisah antara sistem pendidikan agama dengan yang bukan agama, seperti di kebanyakan negara orang Islam yang mengamalkan sistem pendidikan Barat, termasuk negara Malaysia. Dengan itu, dapat disimpulkan dengan wujudnya unsur sekularisme dalam pendidikan menyebabkan berlakunya pelbagai ketimpangan dalam sistem pendidikan, sama ada di peringkat negara ataupun dunia. Akibatnya, pendidikan sekular Barat akan melarikan manusia yang hanya setakat berlaku proses pemindahan ilmu dan maklumat sahaja, serta aspek spiritual dikesampingkan yang berlawanan menurut tradisi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Zaidi akan menyambung pula mengenai prinsip-prinsip sekularisme, sejarah kemunculan sekularisme dan faktor munculnya sekularisme. Okay. Prinsip sekularisme ni ada tiga, iaitu yang pertama ialah prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan ni menuntut negara supaya membenarkan segala ajaran dan peramalan agama. Jadi semua orang prinsip ni dia menuntut semua orang boleh pilih agama dan boleh amalkan apa saja agama. Prinsip yang kedua adalah prinsip kesamaan. Prinsip kesamaan ni negara tak boleh nak bagi sebarang alternatif agama kepada sesuatu pihak. Maksudnya tak boleh bagi pilihan, contohnya agama Islam ke ataupun agama Kristian ke. Prinsip ni menuntut semua pihak boleh pilih apa saja agama yang dia nak diamalkan. Prinsip yang terakhir iaitu prinsip yang ketiga ialah prinsip neutral, yang mana negara perlulah berkecuali, iaitu menghindarkan diri daripada sama ada suka ataupun tak suka kepada agama. Dua-dua tak boleh. Maksudnya negara tak boleh suka ataupun kepada agama ataupun tak suka pada agama. Seterusnya, sejarah kemunculan sekularisme. Istilah sekularisme ataupun sekular ni mula muncul sekitar tahun 1846 Masihi. Jadi bermula dari situlah munculnya pengasingan antara kehidupan dengan agama. Menurut Safa Ibnu Abdul Rahman Al-Huwaili, dinyatakan sekularisme yang berlaku di Barat muncul akibat pengongkongan gereja dalam segala aspek kehidupan. Pengongkongan gereja yang terlampau ketat terhadap kehidupan menyebabkan munculnya istilah sekularisme. Menurut Dr. Kamil Al-Haj pula menyatakan sekularisme adalah gerakan yang timbul kesan daripada pertikaian yang terjadi antara gereja dan kekuasaan Eropah. Ni pendapat dia lebih kurang sama dengan Safa Abdul Rahman tadi, berkaitan dengan gereja juga. Mengikut teori secularization oleh Auguste Comte, sekularisasi adalah hasil daripada proses modernisasi yang dapat kita lihat di beberapa buah negara maju seperti Jerman dan Amerika. Istilah sekularisme muncul akibat proses modernisasi, iaitu perubahan ke arah yang lebih moden. Contohnya, daripada masyarakat tu dia tinggal dekat luar bandar kepada tinggal dalam bandar.
Seterusnya, menurut Yusuf Al-Qaradawi pula, menyatakan sekularisme ini muncul akibat beberapa faktor. Antaranya faktor agama, yang mana ianya berkait rapat dengan ajaran yang dibawa oleh Bible sendiri. Seterusnya, faktor pemikiran. Pada waktu itu berlakunya pertentangan antara ajaran yang dibawa oleh gereja dengan ilmu pengetahuan. Faktor yang ketiga ialah faktor psikologi. Ianya berkait rapat dengan trauma sejarah semasa gereja memerintah barat dalam keadaan kemunduran, kemerosotan dan tanpa ilmu pengetahuan. Akhir sekali ialah faktor sejarah, berkaitan dengan sejarah gereja sewaktu memerintah barat pada pertengahan abad. Seterusnya, faktor-faktor kemunculan sekularisme. Antaranya yang pertama ialah agama khusus untuk kelompok tertentu sahaja. Para paderi gereja ni, dia mendakwa yang mereka ni ada hubungan batin dengan Tuhan dan ada kekuatan rohani terhadap manusia. Jadi segala apa sahaja perkara yang berkaitan dengan ketuhanan perlulah melalui pihak gereja. Pada waktu tu juga ada berlakunya penjualan sijil indulgence. Sijil indulgence ni sijil yang perlu dibeli oleh orang yang nak memohon ampun daripada Tuhan, hapuskan dosa dia. Pada waktu tu juga kitab Bible pula hanya dikhususkan untuk para paderi sahaja. Faktor ni lah munculnya sekularisme yang nakkan kebebasan agama, singkat agama daripada kehidupan. Kedua ialah faktor keangkuhan ilmiah. Perkara jadi lagi teruk apabila pihak gereja ni hukum orang tu dan dijadikan orang tu sebagai musuh dalam agama. Akhirnya pengaruh agama pun dihadkan supaya tak mencampuri urusan kehidupan seharian. Faktor kemunculan sekularisme yang terakhir ialah hasil penjajahan barat. Mereka mula memperkenalkan sistem pendidikan sekularisasi kepada masyarakat di tanah Melayu. Cara sekularisme disebarkan. Yang pertama ialah melalui pendidikan. Sekularisme menyekat secara material dan moden. Sekatan secara material adalah dilakukan dengan membuka pintu kajian selebar mungkin kepada pengajian yang jauh daripada pengajian agama. Seterusnya ialah sekatan secara moral. Mereka memperlekehkan dan membeza-bezakan pelajar-pelajar agama dan juga guru agama sendiri. Tambahan pula, sekularisme juga melonggarkan sukatan pengajian agama atas nama kemajuan akademik. Di samping itu, banyaknya penubuhan institusi asing dalam negara Islam serta penggalakan percampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian dilaksanakan. Yang kedua ialah cara sekularisme disebarkan melalui media massa. Realiti media massa kini yang dapat kita lihat melalui televisyen, radio dan sebagainya tidak membantu mengembangkan nilai murni dalam diri manusia yang menggunakan saluran media massa ini. Tujuannya adalah satu, iaitu untuk merosakkan akidah umat Islam, terutamanya golongan muda yang mudah terpengaruh. Inilah agenda utama sekularisme yang cuba menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri. Yang ketiga ialah melalui undang-undang. Sekularis ini berusaha untuk menjauhkan Islam dari kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka akan memastikan bahawa undang-undang Islam tidak disebutkan dengan cara apa pun, sehingga Islam ini nampaknya hanya tinggal kerangka sahaja. Ini adalah sebahagian daripada rancangan yang dibuat oleh organisasi sekular untuk mengelakkan umat Islam mengamalkan agama dengan cara yang betul dan di jalan yang benar. Ajaran sekularisme ada 3. Yang pertama ialah penindak kerahmatan alam, yang bermaksud pembebasan alam dari nada agama. Yang kedua ialah desakralisasi politik, yang bermaksud pemansuhan kesahihan politik. Yang ketiga ialah dekonsekrasi nilai-nilai, yang bermaksud sistem nilai yang bersifat sementara termasuklah dalam soal agama dan juga cara hidup. Ciri-ciri sekularisme. Ciri pertama ialah menolak agama dalam kehidupan. Ciri kedua bersifat dualisme, yang bermaksud memisahkan agama dari kehidupan. Ciri ketiga bersifat liberal. Ciri keempat materialistik. Ciri kelima mengutamakan akal rasional sahaja. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan sekularisme. Kesan sekularisme terhadap masyarakat dan negara terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu dari segi sosial, pendidikan,
politik, ekonomi dan perundangan. Yang pertama, sosial. Pengaruh budaya barat semakin berjarah masuk dan melenturkan kefahaman agama dalam kalangan masyarakat merupakan kesan daripada berleluasanya perkembangan alat komunikasi dan informasi moden. Budaya asing ini sangat mendapat perhatian daripada umat Islam dan melalui ini terbentuklah generasi yang lemah akidahnya dan kurangnya pengetahuan agama. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan sekular yang diperkenalkan oleh penjajah barat kini semakin diperkasa dengan cara mengubar pengajian subjek umum menggunakan idea-idea barat yang tidak disepadukan dengan Islam. Dalam pemikiran masyarakat Islam pada masa kini adalah sangat membanggakan jika anak-anak mereka menuntut di institusi yang berfahaman sekular dan ternama, dan mereka juga menganggap institusi yang beraliran agama sebagai pemusnah kemajuan dan penghalang kepada pembangunan. Yang ketiga, politik. Kesan terhadap politik adalah menyempitkan peranan agama dalam kehidupan. Ideologi barat yang tertanam dalam jiwa masyarakat seperti fahaman kapitalisme, nasionalisme dan lain-lain akan menyebabkan pemimpin dengan kepimpinan yang lemah. Keutamaan pemikiran sekularisme ini akan menghasilkan manusia yang bijak namun buta tentang agama dan budaya yang membawa kepada kemudaratan. Yang keempat, ekonomi. Pemisahan antara pemikiran ilmu dan Islam dilaksanakan oleh model sekular Islam yang unggul iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Antara kemajuan yang dirancang ialah mempunyai elemen riba, nepotisme, penipuan, rasuah dan menyisihkan hukum agama. Sistem ini mendapat kritikan kerana wujudnya ketidakselambungan terhadap agihan pendapatan bersifat materialistik dan menyebabkan kemuflisan. Sistem ini juga gagal meletakkan kerangka hablum minallah dan hablum minannas di dalam perspektif Islam yang sebenar. Yang terakhir ialah perundangan. Penggantian dari undang-undang Islam kepada sistem perundangan Inggeris menyebabkan umat Islam tanpa segan silu mempertikaikan keadilan perundangan Islam. Mereka juga mempersendakan golongan yang mengamalkannya. Keengganan menurut lunas perundangan akan menyebabkan negara terjebak kepada kacah kemelut, penipuan, kezaliman, fitnah dan amalan politik mafia. Mereka juga menganggap semua ini sebagai satu lumrah dalam kehidupan. Kesimpulannya, Islam menolak sekularisme kerana pengaruh sekularisme yang telah dibawa oleh penjajah mengakibatkan berlakunya porak-poranda pegangan agama dalam kalangan umat Islam. Fahaman sekularisme terang-terangan tidak berlandaskan kepada Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui fahaman mereka yang mengaitkan agama dengan individu sahaja dan ia dikatakan tidak berguna, hidup dalam kekosongan, serba salah, tidak tenang dan tanpa arah tujuan serta tidak memiliki kasih sayang yang sejati. Setiap individu Muslim, masyarakat setempat, media massa, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan serta pemerintah perlulah mengambil pelbagai langkah dalam memastikan penular sekularisme ini berleluasa dan tersebar luas secara terbuka walaupun perlembagaan kita sendiri adalah berbentuk sekular. Masyarakat Islam itu sendiri perlu bekerjasama untuk mendaulatkan Daulah Islamiah di Malaysia. Oleh itu, mereka perlulah saling bantu-membantu, menyokong dan mendukung golongan Islam yang menegakkan syariat Islam di dalam pemerintahan dan pada masa yang sama tidak boleh bersekongkol dengan golongan yang sekular yang mengabaikan syariat Islam.